untuk memegang tikus putih berkenaan, kerana dia tahu bila pegang tikus putih, maka akan bunyi yang kuat menyebabkan dia takut. Lama kelamaan bila bunyi itu diberhentikan, bila kanak-kanak itu telah diminta untuk memegang semula tikus putih, dia sudah tidak mahu pegang lagi dan dia sudah menangis. Dan kajian tersebut didapati bukan setakat tikus putih saja yang tak berani dipegang, tetapi pelajar tersebut ataupun kanak-kanak tersebut sudah tidak berani untuk memegang semua benda-benda yang putih. Jadi bermakna, dengan kata lain, nak beritahu bahawa kesemua perubahan tingkah laku ini boleh diubah dengan adanya sebab-sebab yang tertentu. Oleh kerana itu, boleh pergi pada next slide. Oleh kerana itu, akhirnya lama kelamaan telah keluar satu approach bahawa untuk mengubah manusia dengan cara mengubah tingkah laku mereka dengan memberi penghargaan dan juga memberi hukuman, ataupun dipanggil carrot and stick approach. Jadi, ramai yang buat kajian ni mengatakan bahawa untuk pendekatan-pendekatan dahulu yang saya katakan tadi, apabila menggunakan pendekatan secara reward ataupun memberi penghargaan dan juga punishment atau memberi hukuman ini berjaya tetapi tidak dapat sustain, tidak boleh merubah manusia dalam jangka masa panjang. Apa yang boleh mengubah manusia? Ini yang kita bincangkan hari ini ialah kita hanya boleh mengubah manusia walaupun dalam jangka masa yang panjang dengan mengubah belief system mereka, dengan cara mereka berfikir, dengan cara mereka mempercayai diri mereka sendiri. Jadi sebab itulah ramai dalam kalangan kita ni nak hasil yang cepat. Dia nak ubah manusia dengan cepat. Maka dia beri ruang, maka orang tu buat kerjalah apa yang kita nak. Kalau dia tak buat kerja seperti apa yang kita nak, kita gunakan hukuman dia. Tapi lama kelamaan mereka hanya membuat kerja kerana mereka hanya dapat ganjaran, dan mereka buat kerja kerana mereka takut pada hukuman. Tetapi mereka buat kerja kerana mereka bukan kerana sudah ada kesedaran pada diri sendiri. Oleh kerana itu, bila kita adanya belief system ini, bila kita percaya pada diri sendiri ini, maka dia akan meningkatkan wellness kita, kesedaran diri kita. Dan apabila orang itu sedar, maka nilai-nilai itu ada dalam diri mereka, dan bila nilai itu ada pada diri mereka, akhirnya mereka boleh membentuk satu karakter yang baik. Sebab itu hari ini kita tengok, kalau orang itu hanya buat kerja berdasarkan kepada reward saja, kalau orang itu buat bekerja bergantung kepada hukuman saja, sampai bila-bila pun mereka tidak akan sampai satu peringkat tahap self-awareness ataupun kesedaran diri. Dengan kata lain, kita katakan bahawa hari ini istilah kita gunakan, kita tidak bekerja dalam konteks ibadah, kita tidak bekerja dalam konteks takut pada Allah. Jadi bermakna kita kerja kerana kita ada ganjaran, kita kerja kerana dapat pangkat, kita kerja kerana takut hukuman. Tetapi kita lupa bahawasanya approach yang paling bagus sekali adalah kita memperbetulkan, meningkatkan strategi pemikiran kita, pemahaman kita, bahawasanya itulah perkara yang lebih penting. Namun begitu bukan mudah. Nak mengubah pemikiran kita, nak mengubah kerangka fikir kita ini, kita perlu benar-benar ikhlas bagaimana cara kita nak mengubah kerangka fikir kita ini. Jangan harap pada hukuman saja, jangan harap pada reward saja. Kita kena ubah. Sebab tu bagi saya, penyucian diri ini penting, belajar ilmu-ilmu untuk mempertingkatkan kemahiran diri, kepercayaan diri penting. Jadi insya-Allah saya akan kupaskan nanti sekejap lagi bagaimanakah ataupun apakah pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan supaya kita dapat mempertingkatkan nilai kepercayaan pada diri kita. Itu penting. Kalau kita tak percaya pada diri kita, saya katakan awal tadi, kita sampai bila-bila pun kita tidak mencapai kesedaran diri kita. Kita tak sedar. Sebab tu dalam Gestalt terapi dia kata aha syndrome. Aha syndrome ni maksudnya, baru saya sedar. Baru saya sedar saya salah. Baru saya sedar selama ini saya kerja untuk pangkat. Baru saya sedar selama ini saya kerja kerana takut pada bos. Baru saya sedar saya buat ini adalah kerana takut pada hukuman negara. Walhalnya, kalau kita mempunyai kekuatan pada diri sendiri,
kita pada diri sendiri, maka sebenarnya kita boleh membina diri kita lebih hebat berbanding orang lain. Soal bila kita nak dapat kesedaran diri ini bukan bergantung kepada umur kita, bukan bergantung pada peringkat kematangan kita. Remaja pun boleh, belia pun boleh. Sementarahan kita orang tua-tua yang lebih matang. Tetapi kalau kita tidak membina diri kita untuk mencapai kesedaran diri ataupun self-awareness, dengan membina kepercayaan dalam diri kita, memperkukuhkan belief system kita, maka sampai bila pun kita tidak ikhlas untuk menjadi hamba Allah di atas muka bumi ini. Saya ulang balik, sampai bila pun kita tidak akan ikhlas untuk menjadi hamba Allah di atas muka bumi ini. Sebab itulah pentingnya kita kena design otak kita, pemikiran kita, diri kita, kita kena design. Kita kena rangka betul-betul supaya dalam kita merangka pembinaan diri kita itu, biarlah berdasarkan kepada bagaimana kita boleh meningkatkan kepercayaan diri kita dengan cara yang betul, insya-Allah. Okay, next slide. Baik. Pada hari ini, kita dapati bahawa dalam kita hidup ini, banyak bercanggah dari segi perspektif. Sebab tu saya katakan tadi, kalau kita belief system kita itu tidak kuat, tidak kukuh, maka perspektif itu ataupun gambaran kita terhadap sesuatu itu, pandangan kita terhadap sesuatu itu akan menjadi lebih jauh. Kalau tengok pada gambar ni, kita dapati bahawa walaupun perkara yang sama, tetapi setengah orang itu yang berada dalam kedudukan yang nampak angka 9, maka dia akan nampak angka 9. Tetapi ada orang itu dia nampak angka 6, dia berada dalam posisi yang nampak angka 6, maka dia nampak angka 6, maka dia kata itu 6. Walhanya dua kedudukan yang berbeza. Jadi oleh kerana itu, bila perspektif yang berbeza ini, cuba tengok next slide please, kita dapati bahawa sebenarnya menurut Ernest Nain, dia kata, seorang pakar psikologi kata, we don't see things as they are, we see things as we are. Sebab itulah orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai sifat yang kukuh dalam kepercayaan pada diri mereka sendiri, mereka hanya melihat perspektif itu pada diri mereka saja, mereka tidak melihat perspektif itu pada orang lain. Sebab itu banyak berlaku di atas konflik ni. Jadi kita nak tengok perkara itu berdasarkan pada perspektif kita saja. Dan kita tak nak tengok dari segi perspektif orang lain. Sebab itulah berlakunya racism, berlakunya jurang ekonomi, jurang sosialisasi antara manusia, perbezaan pangkat, darjat ini. Kenapa? Kerana kita melihat daripada perspektif kita, pandangan kita, tapi kita tidak melihat daripada perspektif yang lebih luas. Jadi oleh kerana itulah, bila kita memperkukuhkan kepercayaan diri kita ini ataupun belief system ini, insya-Allah kita akan dapat melihat perspektif yang lebih baik lagi. Sebab tu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudari sekalian yang berada di Aceh dan juga berada di Malaysia, pentingnya kita memperkukuhkan belief system ataupun kepercayaan diri kita supaya kita tidak menjarakkan perspektif kita dengan orang lain. Apa yang penting, perkara ini adalah begitu baik untuk kesejahteraan hidup kita. Okay, next slide. Baik, kajian psikologi telah menjelaskan bahawa setiap manusia telah dianugerahkan 6 emosi semenjak daripada kecil lagi. Jadi maknanya, bila kita sebut emosi sejak daripada kecil, jadi bermakna, jadi tidak peliklah kalau ada orang itu ada marah, orang itu ada sedih, ada rasa terkejut, ada rasa takut, dan juga ada rasa menjijikkan ataupun menjengkelkan. Jadi kalau kita melihat semua perkara ini, kita dapati bahawa kalau tengok next slide, kalau kita gagal menguruskan emosi yang saya katakan tadi, yang 6 emosi tadi, maka kita akan terjerumus kepada sindrom feeling about your feelings, ataupun bermakna jika tidak dapat uruskan emosi, anger,
maka akan terbina emosi lain seperti dendam, benci, sakit hati dan sebagainya. Baik, mungkin kita tak berapa nak faham lagi tentang hal ini. Saya ingin perjelaskan. Seperti mana saya katakan tadi, dalam diri kita ini sudah ada semenjak daripada kecil lagi, kita ada perasaan sedih, ada perasaan terkejut, ada perasaan marah, ada perasaan jelek dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, bila ada semua perasaan tersebut, maka tidak salah kalau kita jumpa orang itu kalau dia rasa marah. Jadi kita tak boleh kata kepada dia, awak kena buang perasaan marah. Tak boleh. Sebab memang perasaan marah itu ada. Kenapa awak bersedih? Awak mesti buang perasaan sedih itu pada diri awak. Itu salah. Sebab perasaan sedih memang ada dalam diri dia. Kenapa awak rasa jelek sangat pada dia? Mesti buang perasaan itu. Sebenarnya itu juga salah kerana perasaan itu ada pada dia. Perasaan tidak boleh diubah dan perasaan tidak boleh dikurangkan ataupun perasaan tidak boleh dibuang, maksud saya. Tetapi yang boleh kita bantu dia ialah seseorang itu yang bersedih, kita boleh bantu orang yang sedang marah, kita boleh bantu orang yang jelek, iaitu apa dia? Iaitu dengan cara melatih supaya diri mereka berfikir supaya tidak marah, melatih supaya mereka berfikir supaya tidak sedih, dan melatih supaya mereka berfikir supaya mereka tidak rasa jelek pada orang lain, rasa jijik pada orang lain. Jadi sebab itulah, kalau saya jumpa mana-mana ini kepada dia, awak kena buang perasaan sedih itu, kerana cukup bahaya. Saya tak akan kata begitu. Saya tak akan kata begitu. Sebab kerana perasaan sedih itu, dia tiba-tiba datang je dalam diri kita. Sebab kita ni ada soft spot, ada nilai-nilai yang lembut dalam diri kita. Maka oleh kerana kita dapati bahawa kita tak boleh halang mereka untuk ada rasa sedih. Tetapi kita boleh bantu mereka supaya mereka mengubah cara mereka berfikir. Mengubah cara mereka berfikir supaya mereka tidak sedih, supaya mereka tidak rasa marah, dan supaya mereka tidak rasa annoying ataupun rasa jelek pada orang lain. Jadi bermakna pada hari ini, apa yang saya nak paparkan ataupun nak cakap pada hari ini ialah bagaimana pentingnya kita supaya kita ini berada dalam keadaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kepercayaan pada diri kita, menerusi memantapkan kaedah kita berfikir. Jadi kepercayaan diri kita, belief system ini bergantung kepada cara kita berfikir, corak kita berfikir. Dalam istilah psikologi dia panggil TOUGS, THOUGTS. Bagaimana kita memikirkan, otak kita ni penting. Kalau kita gagal untuk mentafsirkan segala perkara tersebut, maka dia akan boleh menjejaskan belief system kita, kepercayaan kita. Jadi maknanya ialah, sebelum saya pergi kepada apa strategi kita untuk memperkukuhkan kepercayaan diri kita, maka saya dapat rumuskan bahawa kepercayaan diri kita ini hanya boleh dapat dibina ataupun diperkukuhkan dengan cara kita membantu untuk menstrukturkan pemikiran kita. Bukan kata mengubah, tapi menstrukturkan pemikiran kita. Kita kena design pemikiran kita, mindsetting kita kena fikir. Kita kena rangka betul-betul supaya akhirnya memberi kesan yang baik kepada kita. Kerana bila kita mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, maka sudah tentu kita akan jadi orang yang tenang, kita jadi orang yang kuat. Seperti mana saya katakan tadi, akan memupuk nilai-nilai yang baik dalam diri kita, dan akhirnya kita boleh membentuk watak-watak manusia yang hebat, yang mana insya-Allah akan dikasihi oleh manusia dan juga dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya. Baik, ini contoh. Mungkin ada dalam kalangan kita pernah tengok filem Castaway, kita Tom Hanks dan kawan dia itu ni bola tampar volleyball. Ini kawan dia bola volleyball, nama dia Winston. Saya bukan nak mempromosikan cerita ni dah lama, tetapi sebenarnya cerita ni memberi pengajaran yang cukup baik betapa kita kena ingat bahawa bagaimana Tom Hanks ini dia tersadai di sebuah pulau dengan seorang-seorang.
Tetapi oleh kerana dia ni menjaga mental dia, belief system dia cukup kuat, dia menguruskan mindanya dengan bagus, dan akhirnya dia perlukan teman, maka dia jadikan bola ataupun volleyball tersebut sebagai teman dia dan dinamakan sebagai Winston. Dan teman itulah tempat dia mengadu, tempat dia meluahkan perasaan ataupun berkongsi kegembiraan, dan akhirnya sehinggalah bertahun-tahun dia diselamatkan dan balik ke tempat kerja ataupun tempat asal dia semula. Kenapa berjaya? Kenapa berjaya? Kerana di antara sebab yang paling penting ialah kerana Tom Hanks ni dalam watak yang berlakon dalam cerita Castaway ini ialah kerana dia ada mindsetting yang bagus. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebenarnya hidup dengan penuh ujian. Saya sendiri pun ada ujian-ujian yang saya harus lalui. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan juga ada ujian-ujian yang harus kita lalui. Dan janji Allah pun jelas bahawa setiap manusia akan dikenakan ujian, tapi dalam bentuk yang berbeza. Tetapi kalau kita tidak bersedia dengan kekuatan pemikiran kita tidak bersedia untuk nak menstrukturkan pemikiran kita tidak bersedia untuk memperkukuhkan kepercayaan pada diri kita bahawa kita boleh, kita buat. Kita manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini, yang diwujudkan di atas muka bumi ini, diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah manusia yang sebaik-baik kejadian. Maka kalau kita memperkukuhkan kepercayaan tersebut, seperti mana Tom Hanks melakukan dalam Castaway ini, insya-Allah kita akan jadi orang yang hebat. Pergi pada next slide please. Begitu juga dengan Archie Williams. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian pernah ikut perkembangan cerita Archie Williams. Archie Williams ini adalah merupakan seorang peserta American Got Talent 2020 ya tahun ini, awal tahun ini, yang telah dipenjarakan secara salah selama 37 tahun kerana kes merogol. 37 tahun. Bayangkan bagaimana umur dia telah dipenjarakan selama 37 tahun. Dan bila ada orang temubual dia, interview dia, bila dia tanya, Mr. Williams, kenapa, macam mana Mr. Williams boleh bertahan selama 37 tahun berada dalam penjara di mana kita tak melakukan kesalahan tersebut? Kalau kita bersalah, sudah kita menyesal dan kita mengambil peluang dalam penjara itu untuk muhasabah diri. Tapi dia tak bersalah dan dia tahu dia tak bersalah. Tetapi Archie Williams kata apa? Dia kata, walaupun saya berada di dalam penjara, namun saya tidak akan membiarkan pemikiran saya turut terpenjara. Bila saya tengok pada perbualan dia dengan wartawan dan juga media berkaitan dengan hal ini, saya rasa, wow, saya kata, belum tentu lagi saya dapat berada dalam keadaan seperti dia. Tapi walaupun saya kata belum tentu saya boleh dapat seperti dia, jadi seperti dia, tetapi proses untuk kita jadi kuat, untuk membina pemikiran yang kukuh dan memperkukuhkan nilai kepercayaan pada diri kita ini mesti dilakukan secara berterusan. Jangan kata bila kita kata, oh saya tak boleh jadi seperti Archie Williams, saya ni seorang yang lemah. Bermakna kalau kita cakap macam tu, bermakna kita bukan memperkukuhkan kepercayaan pada diri kita sendiri, tetapi kita semakin hari kita melemahkan diri kita. Jadi oleh kerana itu, saudara-saudara sekalian, niat saya dalam perbincangan pada hari ini ialah supaya kita janganlah rasa bahawa kita ini tidak bagus. Janganlah rasa kita ini adalah orang yang tidak ada apa-apa tu. Sebab tu kalau orang kata saya ni tiada apa-apa, sebenarnya jangan cakap begitu. Mungkin kalau kita gurau-gurau dengan kawan-kawan mungkin boleh, sebab dalam bentuk gurauan. Tapi kalau kita serius mengulangi ayat-ayat yang kita tidak bagus, kita tidak mampu berada di hadapan, saya tidak mampu menjadi seperti awak, maka sebenarnya kita telah meletakkan diri kita begitu lemah sehingga kita tidak boleh percaya pada diri kita sendiri. Saudara-saudari sekalian, kalau kita tengok pada next slide, saya nak suka berkongsi syair Arab. Syair Arab ini saya petik daripada buku Kemanisan Iman oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi.
Kata syair Arab ini, sebenarnya kalau kita baca betul-betul syair Arab ini, kalau boleh baca buku Kemanisan Iman ni, saya baca buku Kemanisan Iman ini, maka saya berkongsi syair dia. Dalam syair Arab itu, tapi saya sebut dalam bahasa Melayu kan, dia dalam bahasa Arab. Kita tak terjemah, saya tak baca direct dalam bahasa Arab, saya baca dalam bahasa Melayu. Katanya syair Arab tersebut, ubatmu ada padamu dan apa yang kau lihat, sakitmu juga darimu dan apa yang kau rasa, sangka dirimu habuk yang halus, dalam diri terkandung alam yang lebih besar. Jadi, saya ulang balik, katanya syair Arab ini, ubatmu ada padamu dan apa yang kau lihat, segala permasalahan itu bergantung pada kita yang mengubati. Sakitmu juga darimu, baiknya, sakitnya, bagusnya juga dari kita, dan apa yang kau rasa. Dan ayat di akhir itu dikatakan bahawa sangka dirimu habuk yang halus. Kita ingat kita ni habuk yang halus. Tak. Dalam diri kita ini terkandung alam yang lebih besar. Memang benar, kalau kita nak rasakan diri kita, kalau nak bandingkan diri kita dengan alam ini, dengan bumi ini, dengan langit, dengan bulan, dengan bintang, dengan matahari, dengan seluruh cakrawala alam ini, sudah tentu kita umpama butiran halus saja sebenarnya kalau nak bandingkan dengan kebesaran ciptaan Allah. Tetapi syair Arab ini menegaskan bahawa hebatnya diri kita, dan Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran mengatakan bahawa sebaik-baik kejadian adalah manusia. Kenapa? Karena dalam diri ada alam yang lebih besar. Iaitu apa dia? Iaitu jiwa kita. Di mana jiwa kita ini besar, kuat jiwa kita. Kenapa? Kerana kita akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati boleh memproses segala perkara-perkara yang datang daripada akal. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila saya sebut akal ini, kegagalan akal kita berfikir dengan betul, kegagalan akal kita menterjemahkan segala peristiwa-peristiwa yang berlaku pada diri kita dengan positif, kegagalan kita untuk merasakan, untuk ujian-ujian yang kita terima, dan kita rasa kita orang yang bangsat dengan ujian tersebut. Kita rasa kita sudah menjadi orang yang teruk dengan ujian tersebut. Kenapa? Kerana kegagalan akal kita berfikir. Jadi oleh kerana itulah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena berhati-hati. Bila Allah Ta'ala bagikan akal, bila Allah Ta'ala bagikan hati pada kita, supaya kita gunakan kombinasi di antara akal dengan hati tersebut dengan betul, insya-Allah kita akan dapat memperkukuhkan di sistem kita, kepercayaan diri kita, dan akhirnya jiwa kita jadi kuat, pemikiran jadi kuat. Jadi bermakna kita tidak lagi menjadi seperti habuk yang halus, seperti mana habuk-habuk lain yang berterbangan, tetapi habuk halus kita adalah seorang manusia yang hebat. Jadi oleh kerana itulah, bagaimana strategi untuk meningkatkan diri kita terus. Okey, next slide. Apa strategi kita untuk meningkatkan diri kita? Seperti mana saya katakan tadi adalah strategi ini melibatkan belief system. Okay. Ini mungkin agak serius saya nak cakap, tapi saya cuba. Sebab saya ni sebenarnya, saya pakar bidang psikologi counselling, tetapi saya juga pada masa yang sama sub bidang kepakaran saya adalah CBT ataupun Cognitive Behavioral Therapy Intervention ataupun CBT. Lepas ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh googlekan apa maksudnya CBT itu dan bagaimana CBT ini boleh membantu kita. Baik. Di antara pendekatan yang kita boleh lakukan ialah menggunakan kaedah CBT. InsyaAllah lepas ni saya akan kongsi, walaupun agak teknikal, tapi saya cuba kongsi secara dalam bahasa yang mudah. Mungkin lepas ni bila ada soal jawab nanti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh bertanyakan pada saya. Saya cuba untuk jawab dalam kemampuan saya. Sebenarnya kognitif behavioral terapi ini boleh membantu kita untuk mengubah cara kita berfikir dan membantu kita mengubah tingkah laku kita. Sebab tu saya katakan pada awal-awal tadi ialah bidang psikologi ini ada 7 perkara besar. Di antara 2 perkara besar ialah berkaitan dengan behavioral ataupun tingkah laku. Yang kedua ialah berkaitan dengan kognitif. Dan yang 5 lagi saya tidak bentangkan di sini kerana skop perbincangan kita hari ini adalah pada 2 perkara tersebut. 2 perkara itu saja. Okey, next slide. Bila kita bincang pada CBT,
CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Okay. Terapi kognitif tingkah laku dalam bahasa Melayu kita. Apa sebenarnya CBT? CBT ni kata says that it is not the event which causes our emotions, but how we interpret that event. What we think or what we meaning we give that event or situation. Maknanya ialah kita bukan peristiwa itu yang menyebabkan berlaku sesuatu perkara masalah pada diri kita. Bukan peristiwa tersebut. Tetapi sebenarnya disebabkan oleh bagaimana kita mentafsir peristiwa tersebut. Okey, contoh paling mudah. Mungkin payah nak faham. Katalah satu hari kita telah tidak ditegur oleh ketua jabatan kita ataupun bos kita ataupun kawan rapat kita, dia tak tegur kita. Dia jumpa, dia tak senyum kita. Nanti kita bagi salam, dia tak jawab mungkin. Maka itu adalah peristiwa, panggil event. Peristiwa, tapi saya berjumpa dengan bos atau berjumpa dengan kawan rapat atau jumpa siapa saja, saya tegur, dia tak jawab. Maka kita telah menterjemahkan event tersebut dengan bagaimana kita terjemah. Kita kata, bos tak suka kat kita. Rugikan saya lagi. Jadi bermakna kemungkinan pada waktu itu tidak perasan. Kemungkinan pada waktu itu sedang memikirkan perkara lain. Tetapi oleh kerana kita menterjemahkan peristiwa tersebut kepada negatif, maka akan jadi negatif. Tapi kalau orang lain, kalau mungkin dia terjemah, Assalamualaikum bos, ataupun bos apa khabar, tapi bos tak tahu soalan dia. Dia pun terjemahkan, oh mungkin bos aku sibuk, ataupun dia tidak perasan, atau berada tidak sedar, atau ada di depan dia, mungkin ataupun mungkin pada masa itu mood dia tak berapa bagus, tak apalah, lepas ni aku tegur dia balik. Bermakna beza kan? Bagaimana satu peristiwa itu digambarkan oleh seorang individu itu dengan cara negatif, tetapi seorang lagi manusia itu ataupun individu tadi telah menterjemahkan peristiwa yang sama tapi dengan cara yang positif. Itu dikatakan bahawa how we interpret the event. Bagaimana kita menterjemahkan peristiwa-peristiwa tersebut. Hari ini kita tengok contoh ramai orang gagal menterjemahkan peristiwa dengan baik. Contoh dekat traffic jam. Dekat traffic jam. Kalau di Indonesia panggil macet ataupun jam, macet. Bila traffic jam ni, macet ni, ramai orang yang horn kereta. Ramai orang yang maki-maki kereta. Dia marah-marah. Bila orang tanya, kenapa awak marah-marah dalam kereta ni? Maka dia kata sebab macet, sebab traffic jam. Kenapa orang lain ada juga traffic jam? Kenapa orang lain tak marah? Kenapa orang tenang saja? Bermakna disebabkan oleh peristiwa macet. Kalau awak kata peristiwa macet itu menyebabkan awak marah, kenapa orang lain tak marah? Patutnya orang lain marah juga. Jadi bermakna dengan kata lain, bukan peristiwa macet itu ataupun traffic jam itu yang menyebabkan kita marah, tapi bahkan bagaimana kita mentafsir, menterjemahkan peristiwa tersebut menyebabkan kita jadi nak marah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudara sekalian di Aceh dan juga di Malaysia, kita percaya kalau lepas ni kita faham bahawa apa saja permasalahan pada diri kita, ujian kita atau apa saja perkara yang kita hadapi, semua itu bergantung kepada bagaimana kita nak mentafsirkan sesuatu peristiwa itu dengan menggunakan pemikiran kita ataupun thoughts kita, dan akhirnya dia boleh mempengaruhi belief system kita. Okey, next. Satu lagi ialah dalam pendekatan kita untuk memahami kehidupan kita, untuk membina kepercayaan hidup kita ini, CBT percaya bahawa dalam teknik ini dia percaya bahawa sebenarnya peristiwa masa lepas dan juga peristiwa lama ni bukan memberi impak yang besar, mempengaruhi kita dalam kehidupan kita. Dia tidak mempunyai impak yang besar. Sebagai contoh, katalah saya masa kecil dulu, saya ada pengalaman bully lah, satu contoh dibuli oleh kawan-kawan, ataupun saya masa kecil dulu ada pengalaman saya orang tak suka pada saya, contoh, ataupun dalam masa saya kecil dulu saya ada pengalaman yang tak bagus. Tetapi walaupun kita pengalaman tak bagus pada waktu kecil dahulu, oleh kerana proses kehidupan ini kita berjaya membina diri kita dengan
dengan mempercayai bahawa yang lepas itu lepas, kita kena teruskan kehidupan dengan cara mencorakkan pemikiran yang betul. Lama-kelamaan kita boleh tinggalkan kenangan-kenangan lama begitu, walaupun dia ada dalam diri kita, tapi kenangan-kenangan lama itu tidak menjadi trigger ataupun mencetus kemarahan-kemarahan kita ataupun kesedihan kita. Tapi hari ini saya banyak jumpa klien-klien saya yang buat sesi kaunseling yang banyak hubung kaitkan dengan peristiwa lama, dengan kisah sedih, rasa dendam, cerita-cerita lama, menyebabkan mereka gagal untuk menguruskan belief system mereka. Jadi nasihat saya, apabila kita nak supaya perkara ini berlaku dalam diri kita. Jadi sebab tu saudara-saudari sekalian, amat bahaya kalau sekiranya kita hidup berpanjangan hidup ini, kita masih lagi berpegang pada keadaan kita nak balas dendam, kita sakit hati, kita tak maafkan dia. Kerana lama-kelamaan sebenarnya semua perkara tersebut akan merosakkan jiwa kita. Tambah-tambahan pula dapat mengurangkan daripada diri sistem kita, kepercayaan diri kita akan jadi makin lemah. Okay, next slide. Baik. Bila kita bercakap tentang pemikiran, pemikiran kita. Pemikiran kita ni dia kata generated. Thought are generated randomly, automatically, message from our brain. They are not necessarily true and not necessarily helpful. We can learn to react to thoughts differently. Apa maksudnya ialah? Maknanya pemikiran kita ini dia generate. Dia menjana pemikiran kita ini secara random ataupun automatik. Segala message yang masuk dalam otak kita menerusi pandangan kita, menerusi sentuhan kita, menerusi bau kita, menerusi pendengaran kita, mengikut pada deria kita yang Allah Ta'ala bagi. Jadi kita kena ingat semua tu masuk dalam kepala kita. Dan kita kena ingat tak semuanya perkara yang masuk dalam kepala kita itu betul. Dan tak semuanya boleh membantu. Misalnya kata contoh, kita dapati ada orang kata-kata, aku dengar ada kawan kamu cakap kamu ni bodoh lah. Itu semua tu masuk dalam kepala kita. Kita kena ingat, tak semuanya perkataan dikatakan bodoh itu betul. Dan tak semestinya perkataan itu boleh membantu diri kita. Sebab tu, kita kena belajar untuk react. Jangan kita react berdasarkan kepada kemarahan tadi. Jangan kita bertindak balas berdasarkan kepada kesedihan tadi. Sebab tu kita kena belajar bahawa jadi jangan cepat kita membuat refleksi terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Sebab tu jadi fitnah zaman sekarang macam tu lah. Bila kita terima WhatsApp dalam mesej kita terima, ada saja perkara-perkara yang kita rasa jahat ataupun tak betul, maka kita share dengan kawan-kawan kita. Akhirnya baru kita sedar bahawa apa yang kita share itu, yang kongsi itu salah. Maka menyesal. Akhirnya kita menyesal. Sebab apa kita percaya bahawa benda itu betul. Sebab tu dalam surah Al-Hujurat, kalau sahabat baca dalam surah Al-Hujurat, firman Allah SWT banyak ayat-ayat dalam surah Al-Hujurat supaya kita jangan buruk sangka, dan kita jangan iri hati pada orang lain, kita jangan tersalah untuk memfitnah orang lain. Kerana semua perkara-perkara itu adalah kerana kita mempercayai semua perkara yang masuk dalam kepala kita, sama ada melalui penglihatan, melalui pendengaran, semua sentuhan, bau dan sebagainya. Semua perkara itu kita percaya bulat-bulat, maka akhirnya kita jumpa bahawa semuanya perkara yang masuk dalam kepala kita betul dan tak semestinya boleh membantu diri kita. Saudara-saudari sekalian, kita pergi pada next slide. Di mana saya katakan tadi, don't believe everything. Jangan percaya kepada apa yang kita semua fikir. Contoh, saya berfikir. Katalah contoh saya berfikir sekarang. Macam saya ni cakap sorang-sorang je. Betul Saya pun berkata, betul ke ada orang dengar ni? Saya pun katakan lagi dari diri saya, betul ke orang faham ni apa yang saya cakap? Jadi semua perkara-perkara tersebut ada dalam kepala saya. Maka saya kata,
Don't believe everything about it. Jangan kita percaya semua perkara yang ada dalam hidup kita. Jangan kita cepat percaya. Jadi oleh kerana itu kita kena cepat rasional. Jadi kita cepat rasional bahawa saya percaya dia, ada yang dengar. Ada yang dengar. Mungkin kalau yang kurang faham itu lepas ni boleh tanya saya. Jadi bermakna bila kita dalam keadaan itu, kita boleh faham apa sebenarnya yang berlaku dalam kehidupan. Okay, next slide. Baik. Apa teras utama CBT? Teras utama CBT ini ada 3 perkara. Ada pilar dia. Seperti yang saya katakan tadi. Pemikiran memimpin perubahan emosi dan tingkah laku itu. Kalau salah cara kita berfikir, maka emosi kita dan tingkah laku kita pun dalam keadaan yang negatif. Penyakit emosi ini wujud kerana adanya pemikiran negatif atau toksik dalam pemikiran. Dan yang ketiga ialah penyakit emosi ini boleh dirawat dengan mengubah pemikiran negatif dan toksik dalam pemikiran kita. Jadi maknanya ialah perbincangan saya seterusnya ialah saya akan cuba memaparkan bagaimana kita nak kaitkan antara pemikiran kita ini dengan emosi dan bagaimana saya nak kaitkan pemikiran kita ini juga dengan tingkah laku dan juga dengan fisiologi kita. Sama ada kita jantung berdetak kencang, nadi kita ataupun saraf kita makin kuat, berdenyut. Jadi semua perkara itu kita boleh ada perkaitan. Okey, cuba tengok next slide. Matlamat CBT. Apa matlamat dia? Yang pertama ialah untuk mendidik individu menyelesaikan masalah agar dapat mencapai keseimbangan antara pemikiran dan tingkah laku. Sebab tu kadang-kadang bila kita berfikir, kalau kita berfikir macam tu dan tingkah laku kita tidak macam ni, sebenarnya kita seimbang. Contoh, saya bagi contoh. Siapa dalam kalangan peserta webinar ini tak perlu angkat tangan, Pak, saya pun tak nampak you all angkat tangan. Cuma saya nak berjawab dengan hati saja. Siapa dia yang dengar webinar ini pada pagi ini mengakui dengan diri masing-masing pernah ada rasa mau tampar orang, pernah ada rasa nak tampar orang itu, nak pukul orang itu, ataupun nak maki dia, nak kata kata-kata yang buruk pada dia, tetapi ada rasa dia nak kata, tetapi sebenarnya kita tak jadi nak cakap, kita tak jadi nak tak tampar pun, tapi niat saja, kita rasa saja nak kata. Jadi bermakna betul itu kita sudah mencapai keseimbangan antara pemikiran dan tingkah laku. Bermakna kita rasa nak tampar, kita rasa nak buat benda-benda buruk, tetapi kita tak lakukan, bermakna kita sudah berada dalam keseimbangan. Itu maksud saya. Yang kedua ialah matlamat CBT ini adalah untuk mengenal pasti bentuk pemikiran negatif dan mengubah suai tingkah laku menjadi positif. Yang seterusnya memberi panduan pada individu mengawal pemikiran dan tingkah laku. Mengawal adalah amat berbeza dengan menyekat, kerana ia mendorong self-understanding bagi membina kehidupan yang baik. Sebab tu bila saya kata, kalau orang kata kita mesti menyekat kemarahan kita, kita mesti buang kemarahan kita, tak boleh. Kita tak boleh buang kemarahan itu, memang ada dalam diri kita. Tapi yang kita boleh lakukan ialah dengan mengawal. Bagaimana mengawal? Dengan cara saya katakan awal-awal tadi dalam perbincangan saya adalah dengan cara kita mengawal, cara kita berfikir. Kemudian yang seterusnya adalah bukan setakat menyebabkan individu merasa okey, matlamat CBT ini bukan setakat untuk menyebabkan individu rasa okey atau baik, tapi ia lebih mengetahui dengan lebih jelas mengapa dia rasa okey. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham kenapa kita rasa okey. Kenapa kita rasa okey? Ada orang dia sebut dia, bila orang tanya, "Are you okay?" "Ya, saya okey." Bila orang tanya, "Are you okay?" "Ya, saya okey." Okey. Yang paling malas kalau jawab, "Saya okey aja, saya okey saja." Sebenarnya bukan begitu. Bila orang tanya, "Awak okey tak?" "Ya, saya okey." Bila orang tanya lagi, "Kenapa okey?" Kita boleh ceritakan dengan jelas, kenapa saya okey. Jadi tuan-tuan ni, saudara-saudara sekalian boleh belajar bagaimana cara untuk memahami bagaimana pentingnya kita sedar kenapa kita okey. Sama seperti kita makan. Bila orang tanya, kenapa kita kenyang? Bila orang tanya soal, awak kenyang tak? Kita pun jawab, ya, saya kenyang. Bila orang tanya, kenapa awak kenyang? Kita boleh ceritakan, wah, saya makan sedap dulu hari ni.
Saya makan ni, saya makan tu, saya makan ni. Lama dah saya tak makan makanan kegemaran saya ni. Maka saya telah makan. Banyak saya makan dan menyebabkan saya kenyang. Kan jelas, bila orang tanya, kenapa, adakah awak kenyang? Kita kata kenyang. Dan bila orang tanya kenapa, kita boleh berikan jawapan dengan itu. Sama lah dengan tadi bila orang tanya, awak okey tak? Are you okay? Kalau kita okey, bermakna kita mesti boleh memberi jawapan yang jelas. Kenapa kita okey? Jarang dalam kalangan kita ini yang boleh memberi jawapan. Kenapa dia okey? Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalaulah kita tidak boleh memberi jawapan, kenapa kita okey? Bermakna kita ada masalah dalam menstrukturkan pemikiran kita. Dalam kita ada masalah tentang belief system kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah kalau kita faham betul-betul lepas ni, kita boleh meningkatkan belief system kita dengan cara kita banyak lagi belajar, banyak lagi buat pembacaan. Kita kena train diri kita, latih diri kita supaya kita faham apa yang kita nak lakukan. Okay, next slide. Okay. Sebenarnya hubungan di antara pemikiran, emosi dan tingkah laku kita ini seperti mana gambaran, seperti mana saya kata tadi, bahawa semuanya berkait antara emosi, antara individu, antara tingkah laku, fisiologi dan sebagainya. Sebab itu saya kata, kalau tengok dia kata dalam notan dia kata the same event, tengok nota yang kedua, the same event for each person, peristiwa yang sama bagi setiap orang, but not the same reaction to it, as each reaction is mediated by the person's view of the event. Jadi seperti mana saya katakan tadi, contoh bila kita ada macet ataupun traffic jam, peristiwa yang sama tetapi reaksi yang berbeza. Kenapa reaksi yang berbeza? Ialah kerana kita telah memberikan satu perspektif ataupun kita telah menstrukturkan pemikiran kita ataupun kita menterjemahkan peristiwa tersebut. Interpretation kita pada peristiwa tersebut adalah dengan cara yang betul, cara yang lebih rasional, bukannya kita marah-marah seperti mana saya katakan tadi, yang akhirnya menyebabkan kita jadi tidak tenang, jadi suka marah, jadi berpikir. Okay, next slide. Ini gambar framework. Kalau siapa yang belajar ataupun boleh tengok dalam Google nanti untuk baca buku berkaitan dengan ini, kita dapati bahawa semua tu ada kaitan antara satu sama lain, kan? Dia ada kaitan antara kognitif, behavioral, physiological dan juga feelings. Saya akan tunjukkan structure bagaimana framework ini berlaku dalam slide itu. Okay, next slide. Okay, contoh bagaimana kita bila kita bangun daripada pagi, sebenarnya bagaimana tingkah laku kita, perasaan kita ini mempengaruhi kita. Contoh, bila kita bangun pagi, lepas tu kita pun berfikir, tak ada guna lah, there's no point, dia kata. I will only mess up again. Saya akan merosakkan lagi benda tu. Itu thoughts dia, pemikiran kita. Apa jadi pada feeling dia, perasaan dia? Dia akan jadi buruk, dia akan jadi letih. Apa jadi pada tingkah laku dia, behavior dia? Dia pun kekal di atas katil, lepas tu dia tarik selimut dan tidur. Dia tidur lagi. Teruskan tidur. Jadi bermakna, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau berada dalam keadaan macam ini, adalah jelas pada kita bahawa semua perkara ini menggambarkan pada kita bahawasanya bagaimana penting kita menjaga pemikiran kita. Kalau kita tak jaga pemikiran kita, kita akan ada masalah. Betul saya katakan tadi bahawa jangan main-main dengan pemikiran kita ini. Sebab tu Allah Ta'ala dalam Quran ada menyebut kita kena menjadi seorang yang berfikir. Kita kena berfikir. Kita kena belajar untuk berfikir. Sebab berfikir ini, kalau salah cara kita berfikir, macam tadi saya kata, bangunnya pada tidur, kita terus berfikir. Aku teruklah, aku menghadapi masalah ni, aku yang merosakkan lah. Jadi apa-apa dalam diri aku, orang tak nak pandang aku. Maka akhirnya kita akan jadi murung, kita akan jadi letih. Lepas tu kita pun rasa nak tidur saja. Sepanjang hari mau tidur. Dan akhirnya kita
tarik selimut dan meneruskan tidur. Cuba tengok next slide. Bagaimana framework ini penting. Tu saya ada lembaga hijau tadi yang yang nak cerita tentang trigger. Ini trigger. Bagaimana trigger kita yang menyebabkan satu peristiwa atau trigger itu yang menyebabkan kita jadi masalah pada pemikiran dan juga perilaku dan juga perasaan kita. Contoh kalau kita talk dalam pemikiran kita rasa I feel bad. Bila kita I feel bad, so it must be bad. Kalau kita rasa macam tu, bila kita rasa teruk, akan jadi teruk lah. I can't cope. Saya tak boleh menanganinya lagi. Something terrible is going to happen. Benda yang teruk akan berlaku pada diri saya. Apa berlaku pada feeling kita, perasaan kita. Kita jadi bimbang, kita jadi takut. Lepas tu, physical sensation kita jadi berpeluh-peluh. Denyutan jantung kita makin kuat. Kita tidak tenang. Kita jadi cold sweat ataupun kita berpeluh walaupun sejuk. Jadi bermakna tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan bila melibatkan tingkah laku kita cuba mengelak, tak nak jumpa dengan orang lain lagi, dan akhirnya kita suka duduk sorang-sorang. Jadi semua perkara itu adalah bagaimana dia tu vicious cycle, ataupun dia cycle itu akan melibatkan semua parameter tadi, semua perkara-perkara tadi, semua domain tadi, apa semua perkara-perkara yang saya katakan tadi untuk talk, behavior, feeling dan sebagainya. Sebab tu kita kena berhati-hati sebab pemikiran kita dia stop sekejap dia sekejap pop dia bercontoh. Bila rasa tak bagus je, cuba tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lepas ni kita rasa sedih, cuba kita kata aku ni pandai, aku ni tak bagus, cuba ulang banyak kali nampak. Kita jadi letih. Sebab tu biar dia datang sekejap saja, datangnya sekejap, kemudian kita kena layani diri kita supaya kita beritahu diri kita jangan kita layan. Kalau tak, kita akan lari masalah. Lepas ni saya akan share lagi, kongsi lagi slide-slide yang menarik bagaimana sebenarnya untuk membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita lagi. Okay, next slide. Okay, different emotions are often associated with particular types of thoughts. Ini contoh ini contoh lagi lah. Bila kita pemikiran kita depression, kita rasa kita tidak harga diri, lepas tu tidak ada apa yang boleh mengubahnya macam saya katakan tadi. Ini keterangan yang saya jelaskan daripada awal tadi. Okay, next slide. Sebab tu kita kena separate, kita kena memisahkan situasi pemikiran dan juga perasaan kita. Bila saya buat pembacaan balik tentang bidang, sebenarnya ada orang bagi kaedah pakai psikologi dalam bidang CBT ini. Dia kata kita kena ada daily thought record, DTR lah. DTR ni cara bagaimana kita nak menguruskan emosi kita. Kita kena pasti bagaimana saya. Mungkin saya tak boleh nak bagi penjelasan panjang lebar tentang daily thought record ni atau DTR ni, tapi saya boleh cerita sedikit je untuk menggambar secara ringkas apa itu DTR. Baik, DTR ni, daily thought record ni, cuba tengok bagaimana situasi kita. Husband going off to play golf on Sunday morning. Yang amal jatuh ni, suami pergi main golf pada hari libur. Pagi sudah berkumpul. Lepas tu kita pun ada negative automatic thoughts. Mula berfikirlah, peristiwanya, eventnya ialah suami nak pergi main golf pada hari Ahad, hari libur, hari cuti. So kita pun kata dalam diri kita, he should want to be with me, but as he doesn't, this means he stopped loving me. Why is the golf is more important than me? Sepatutnya dia bersama dengan saya pada hari Minggu ni. Kalau dia tak bersama dengan saya pada hari Minggu ni, bermakna dia sebenarnya dia lebih pentingkan golf dan dia sudah berhenti untuk nak mencintai saya, nak mengasihi saya. Maka apa emotion dia bertulis itu 90% nak marah. Inilah menggambarkan bagaimana kalau kita ada daily thought record, ada rekod tentang kita, sepatutnya kita tulis alternatif dia. Apa dia alternatif dia? Bahaya ni aku marah 90%. Maka apa dia pilihan dia?
suami pergi main golf, bukan setiap kali hari Ahad pun. Dia pergi ni kerana ada kerja-kerja bersama kawan-kawan dia. Bila kita cakap macam tu saja, how do you feel now? Kita akan jadi kurang dah 90%. Atau mungkin alternative balance stock. Apa dia? Suami saya pergi hari ini, dia dah janji pada saya, dia akan bawa saya pada hari Sabtu minggu depan untuk jalan-jalan bersama dengan saya. Ataupun nak bercuti selepas ini. Jadi bila kita dah tulis macam tu, how do you feel? Kita akan jadi betul. Baik, apa maksudnya daily talk record ini sebenarnya? Betul sekali. Sebab tu dalam kita nak mengubah pemikiran kita, nak menstrukturkan. Saya kata nak menstrukturkan pemikiran kita, kita kena ada cara dia, ada sistem dia. Kalau tuan-tuan ambil je titik panduan ini, buat titik hari. Buat titik hari. Jumpa somebody, tolong cakap. Apa perasaan-perasaan negatif? Kita pergi di mana? Kita pergi di pekan, di pasar raya, shopping kompleks, kita jumpa dengan ramai orang, kita rasa tidak puas hati, kita balik ataupun kita tulis. Bila kita tulis, kita identify kenapa kita marah. Sebab itulah, kalau kita boleh buat alternatif, bahawa sini, aku tidak boleh marah, sebab kalau aku marah akan menyebabkan seni, maka begini-gini, maka aku harus ubah cara aku berfikir. Saya kata. Aku tak boleh ubah dah marah aku ni, aku kena ubah cara berfikir. Sebab bila cara kita berfikir salah, maka dengan kata lain, perasaan marah itu akan timbul. Ingat saya katakan tadi, perasaan marah, perasaan sedih, kita tak boleh elak, memang ada dalam diri kita, tapi cara yang kita boleh elak adalah dengan mengubah cara kita berfikir. Sebab tu penting, walaupun orang kata, payah nak buat, tapi saya kata kena buat. Walaupun kita rasa macam sukar sangat nak buat, tapi sebenarnya kita boleh. InsyaAllah. Okay, next slide. Ini saya katakan tadi. Kita kena membezakan di antara feeling dengan pemikiran. Contoh, saya seronok bila baca buku ni, dia kata apa? Dia kata people frequently I feel when they actually mean I think. Maksudnya ialah, dia sebenarnya pemikiran dia saja, tapi dia kata saya rasa. Saya rasa sedih sebenarnya, bukan rasa sedih itu, tapi pemikiran dia yang menyebabkan dia rasa sedih. Dia interpretasi pemikiran itu dengan cara yang salah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbalik kepada asal tadi, mungkin ada yang baru masuk ke tempat nak ikut lah. Saya percaya pihak Rusia ada rakaman, kita boleh share nanti rakaman kita dalam website, dalam Facebook atau mana-mana satu dan mana-mana saja platform, nanti kita boleh masukkan platform ini. Cuma saya nak maklum bahawa kita kena beza. Kadang-kadang kita rasa, saya rasa sedih, I feel. Sebenarnya kita berfikir kita sedih. Itu beza. Kadang-kadang kita keliru. Kita berfikir, cara kita berfikir itu menyebabkan kita sedih. Cara kita berfikir, itu isu tu. Bukan menyebabkan kita rasa kita sedih kerana kita sedih. Tapi tak. Kita sedih kerana kita berfikir kita sedih. Walaupun nampak macam nampak teknikal sikit, tapi itu begitu. Saya ajar diri saya, kenapa saya bersedih? Saya bersedih, maka saya kena keep track, tengok rekod ya. Apa menyebabkan peristiwa saya jadi sedih? Dan bagaimana saya berfikir tentang peristiwa itu? Bagaimana saya menterjemahkan peristiwa itu? Kerana kesilapan saya menterjemah peristiwa itu menyebabkan saya jadi sedih. Maka perasaan sedih dalam diri saya itu timbul. Itu maksudnya ialah bagaimana kita menjejaki perasaan sedih itu, di mana kenapa perasaan sedih itu berlaku, mesti ada event dia, situasi dia, dan kenapa kita menterjemah dengan cara salah situasi tersebut. Contoh, kita kata bahawa sememangnya aku orang yang bernasib malang bila berlaku aksiden. Aku selalu bernasib malang, sebab itu aku aksiden. Kita telah menterjemahkan nasib malang kita itu dengan aksiden. Alhamdulillah, aksiden tu boleh berlaku pada siapa saja. Baru ni ada kawan saya, bila ada seorang kawan tu bersedih kerana aksiden, maka dia beritahu pada kawan dia kata, engkau bersedih kerana satu aksiden. Aku tahun ni sudah 7 kali aksiden, sehingga saya cakap insurans aku tak nak terima lagi aku.
Jadi dia perlu ambil syarikat insurans lain. Apa maknanya ialah bahawa orang yang 7 kali aksiden itu boleh menerima bahawa tak perlu kita bersedih dengan situasi yang bukan dalam kawalan kita. Kadang-kadang kita aksiden itu kerana ada orang langgar, ada ketuaian orang lain, jalan licin dan sebagainya, atau mungkin pada masa itu kita mengantuk. Jadi bermakna jangan kerana situasi begitu kita jadikan diri kita semakin lama kita berfikir yang bukan-bukan, dan akhirnya kita menterjemah secara salah. Jadi kesannya kita akan rugi sebab dia boleh mempengaruhi sistem kepercayaan kita. Sebab tu jadi bahaya, very dangerous. Sebab tu katanya Whelan dia kata apa? Feelings are not open to dispute because they are subjective experiences, but thoughts, beliefs and opinions are open to challenge. Jadi maknanya dengan kata lain, betul lah, pemikiran kita mesti challenge. Pemikiran boleh challenge, perasaan tak boleh challenge sebab memang dia ada dalam diri kita. Perasaan tak boleh challenge. Sedih, nak challenge perasaan sedih, nak challenge. Buang perasaan sedih, challenge, kena buang kan? Tak boleh. Sebab perasaan tu memang ada dalam diri kita. Kita sedih, kita dah rasa sedih. Tetapi apa yang boleh kita challenge adalah kita tanya dia, kenapa kamu bersedih? Apa yang menyebabkan situasi, peristiwa-peristiwa yang kamu bersedih? Dan bagaimana kamu menterjemahkan situasi itu? Kita kena challenge. Bila dia menterjemah dengan cara macam tu, kita challenge cara dia menterjemah. Sebab apa? Kita perlu challenge cara kita menterjemah. Kadang-kadang kita menginterpretasi secara salah. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu ada rakan-rakan yang baik. Kita perlu ada kawan-kawan yang baik untuk challenge kita punya thoughts, pemikiran kita. Untuk challenge bagaimana kita menterjemah segala sesuatu perkara dalam hidup kita itu, supaya kita tidak jadi sedih, kita tidak jadi letih, kita tidak jadi bermain, supaya kita tidak lagi jadi bermain, kita tidak ada semangat, kita tidak ada harapan untuk bangkit semula. Sebab tu dalam motivation biasa, dia akan kata kita jangan bersedih, itu je. Dia cakap saja, jangan bersedih. Tetapi kalau kita strukturkan, kita mempelajari ilmu psikologi ini dengan betul, kita belajar dengan teknik dia, dan kita ada cara dia bagaimana kita mengenal pasti semua perkara itu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita rasa sedih pun, kita cepat boleh pulih. Kalau kita rasa marah pun, kita cepat boleh meredakan kemarahan itu. Itu penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, next one. Kemudian seterusnya kita kena belajar untuk menerima diri kita, learning self acceptance. Kita kena belajar. Semua ni kena reda. Bila kita dah semua tahu, semua perkara itu betul kita kena reda. Terima. Apa maksud reda? Terima. Bila dah kita faham bahawa setiap manusia akan diuji. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Hanya Allah saja yang maha mengetahui. Kita tidak tahu. Jadi ujian-ujian tersebut, maka jelas pada kita bahawa kita boleh menerima. Bila kita boleh menerima, insyaAllah belief system kita akan jadi satu meningkat. Okey, next. Ini pun sama. Saya dah bagi penerangan. Saya tak tahu baca semua. Kita boleh tengok nanti dalam rakaman nanti. Okey, next. Ini dia. Ini lepas ini saya akan bicarakan tentang bagaimana pemikiran negatif ini boleh laku pada diri kita. Saya jelaskan tadi bahawa detecting, bagaimana kita detect mengesan negatif automatic thought ataupun pemikiran perkara negatif. Saya kata tadi adalah mengesan. Sebab tu dalam kita belajar psikologi ini, ilmu psikologi ini, kita kena detect. Kenapa sedih? Kenapa adanya pemikiran begitu? Kita kena detect. Kalau kita tak detection itu, jadi kita sampai bila-bila kita tidak boleh merawat diri kita dan tidak boleh menstrukturkan diri kita, akhirnya kita tidak percaya pada diri kita. Okey, terdapat pelbagai jenis toxic thought atau pemikiran beracun. Okey, next slide please. Okey. Cognitive behavioral therapy dia kata apa? To begin changing your negative thought, first notice them. Catch yourself in the negative thought and identify which type it is. Lepas tu saya akan sharing bagaimana kita nak catch
Kita nak dapatkan, nak tahu apa itu pemikiran negatif dalam kepala kita, dan bila kita tahu, kita ubah. Bagaimana cara nak ubah? Kita pergi kepada, saya katakan tadi, apakah situasi terbalik dan bagaimana kita menginterpretasikan situasi tadi dengan cara saya. Okey, ini saya terjemahkan. Okey, next slide. Next slide. Ini saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dia adalah bahasa Inggeris supaya untuk kita lebih faham. Antara pemikiran beracun kita, yang pertama ia dipanggil black and white thinking, ataupun pemikiran putih dan hitam. Kalau sesuatu benda tu baik, kita tak percaya. Kita percaya bahawa takkan jadi hitam. Sebab tu dalam hidup kita ni, kalau kita label orang tu hitam, jahat, maka dia tidak ada baik dalam diri dia. Tak boleh. Sebab kadang-kadang orang baik pun dia lakukan kesalahan. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kehidupan kita ni, kita kena ingat bahawa kadang-kadang kita mudah kecewa dengan orang yang baik tetapi telah mengkhianati kita. Kita mudah kecewa. Sebab apa? Sebab kita ada pemikiran beracun dalam diri kita, orang yang baik takkan mengkhianati kita. Itu pemikiran yang salah. Orang yang baik tidak akan mengkhianati kita. Ada kalanya orang yang baik juga mengkhianati kita. Jadi kalau orang yang baik itu mengkhianati kita, kita tak cepat sedih. Kita kata, itu proses biasa. Boleh terus. Ada juga kadang-kadang kita merasakan bahawa bila kita tengok orang itu jahat, maka kita kata dia itu jahat sampai bila-bila. Contoh, orang keluar daripada jaga. Kita labelkan dia oleh kerana dia jahat sampai bila-bila dia jahat. Juga kita menghadapi kesalahan dan pemikiran. Sebab Allah Maha Pengampun. Dia dah boleh berubah. Kemungkinan dia berjahat dulu kerana peristiwa lama. Jadi kalau kita melabel macam tu, sebenarnya kita menghadapi masalah pada orang-orang sekalian. Seterusnya kami kata takut cinta ataupun pemikiran hura hara. Lalu kita rasa macam serabut, kita rasa macam jam, kita macam panik, kita rasa macam, oh kenapa aku rasa teruk hari ini, kenapa kita rasa kita buat silap. Itu juga. Lepas tu pemikiran suka buat overgeneralization. Overgeneralization ni maksudnya suka membuat generalisasi melampau. Contoh, saya selalu dihina. Mana takkan kita dah lupa sudah dihina kan? Kerana sekali tu yang kita rasa terhina, maka kita rasa sedih. Ataupun saya tidak pernah dihargai. Takkanlah kita hidup umur 40 tahun tak pernah orang menghargai kita. Ada, tapi kerana peristiwa hari itu saja, bila orang tak menghargai kita, kita kata tidak pernah. Salah atau tidak adil, itu salah. Mana boleh kita kata tidak pernah? Walhalnya kita umur 40 tahun, ramai orang sudah menghargai kita. Saya percaya lebih ramai orang menghargai kita daripada orang kita. Saya percaya. Tapi kerana seorang dua saja menghina kita, seorang dua saja tidak menghargai kita, seorang dua saja yang tidak rapat dengan kita, tidak baik dengan kita, yang suka membuat perkara yang buruk pada kita, maka kita telah buat satu kesimpulan bahawa kita ni tak bagus. That's wrong. Itu salah. Sangat salah. Jadi maknanya kita kena berhati-hati. Ini pemikiran-pemikiran yang boleh meracuni kita, yang akhirnya boleh melemahkan kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Next slide. Slide seterusnya. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Satu lagi dipanggil fortune telling thinking ataupun pemikiran tenung nasib. Apa itu pemikiran tenung nasib? Ialah suka buat jagaan pada masa depan. Aku tak bagus, lepasnya aku tak tahu masa depan akan berlaku apa pada diri aku. Jangan. Kita tak perlu fikir tentang apa yang berlaku pada masa depan. Kita berusaha sebaik mungkin pada hari ini. InsyaAllah kalau kita berusaha sebaik mungkin pada hari ini, ganjarannya akan ada pada masa depan. Kita kena percaya begitu. Ini masalahnya, kita tidak buat apa-apa pun hari ini. Pada waktu sekarang, kita tidak apa-apa, tapi sibuk untuk memikirkan masa depan. Sedangkan pada hari ini, kita tidak berusaha apa-apa. Pada hari ini, kita tidak menstrukturkan pemikiran dengan betul. Pada hari ini, kita tidak mengatur segala perancangan kerja kita. Kita hanya memikirkan masa depan kita. Walhalnya, kalau kita menjaga kehidupan kita hari ini, at the present time, kita buat dengan bagus, maka insyaAllah akan berlaku perkara yang baik pada masa hadapan. Kemudian seterusnya, dipanggil mind reading thinking. Suka baca pemikiran orang lain. Kita rasa bahawa
segala orang yang kita rasa bahawa segala apa yang orang lain buat itu orang bisa maaf. Kita rasa bahawa ada orang boleh baca hingga kita. Ada orang boleh baca pemikiran kita dan kita rasa dia kata pada kita jahatlah. Dia kata kita pada buruklah. Kita rasa dia kata kita dia kata pada kita jahatlah. No. Kita tak perlu nak baca apa yang dalam pemikiran dia. Kalau saya mudah. Saya tak menghabiskan banyak masa dalam hidup saya untuk membaca apa yang dia fikir tentang saya. Saya tak nak fikir. Saya tak nak fikir apa yang awak fikir tentang saya. Saya tak nak tahu pun apa yang awak fikir tentang saya. Maksudnya begitu. Sepatutnya kita ada pegangan gitu. Saya tak nak ambil tahu pun apa yang awak fikir tentang saya. Saya tak nak ambil tahu apa yang awak nilai tentang diri saya. Tetapi saya percaya kepada diri saya. Ini yang kita nak tahu. Saya percaya pada diri saya. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena sedar bahawa kepercayaan itu penting. Kemudian seterusnya dipanggil pemikiran menapis minda. Menapis minda ni maksudnya hanya fokus pada negatif, kita terlupa perkara positif. Maksudnya contoh, kerana kita buat silap satu, kita bawa kesilapan itu sampai kita jadi buruk. Walhanya telah banyak perkara-perkara positif yang telah kita lakukan selama ini. Sebab itu maksudnya ialah kita menghargai semua banyak perkara yang positif yang ada dalam diri kita. Kita buat silap pun tak boleh lari daripada kesilapan. Sebab tu kalau kita mengakui bahawa kita silap dan lepas tu kita belajar untuk tidak mengulangi lagi kesilapan itu, adalah lebih baik dan lebih bagus. Okey, seterusnya. Pemikiran melabel. Suka label kan. Labeling thinking. Suka label orang tu tak bagus. Suka label kita ni kata gagal. Jadi itu juga bahaya. Seterusnya pemikiran beralasan emosi. Suka mendengar emosi negatif dalam diri. Dia panggil emotional reasoning thinking. Lepas tu pemikiran akhir sekali ialah pemikiran personalisasi ataupun kita anggap selalu personal. Sesuatu perkara yang kecil tapi dijadikan terlalu personal. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai yang putus sahabat ini kerana perkara-perkara kecil. Ramai yang jiran tetangga bergaduh kerana perkara kecil, kerana kita menjadikan terlalu personal. Kerana anak je. Kadang-kadang kerana anak je, dekat jiran tetangga, kerana pergaduhan di antara anak-anak kita yang kecil, tapi kita jadikan benda itu sebagai satu personal, perkara yang personal, maka akhirnya telah menyebabkan diri kita akan menjadi masalah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan kita jadikan perkara ini sangat personal untuk diri kita, jadi kita bahaya. Lepas tu akhirnya pemikiran kita, saya mesti, mana boleh kita cakap macam tu, saya sepatutnya berjaya, saya mesti ditegur oleh semua orang, saya mesti disukai oleh semua orang, mustahil dengan pandangan manusia yang berbeza, dengan kehidupan yang berbeza, dengan cara berbeza, dengan budaya yang berbeza, mustahil kita akan disukai oleh ramai orang. Kita kena faham itu. Dan akhirnya sekali ialah dipanggil pemikiran mengalah, saya sudah tidak boleh bertahan lagi. Jadi itu juga dah. Okay, next lah. Akhirnya tentu nampak. Bila mana kita ada semua racu-racu dalam pemikiran kita tadi, maka ada 3 pemikiran yang akan lahir dalam diri kita. So kita akan rasa hopeless, kita rasa tiada harapan. Yang kedua, kita rasa unlovable, kita rasa kita tidak dicintai. Dan akhirnya sekali adalah kita rasa kita tidak berguna ataupun kita tidak dihargai. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena berhati-hati bahawa semua perkara itu boleh merosakkan kita. Jangan main-main. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada sikap-sikap seperti ini saya katakan tadi, ada pemikiran beracun tadi, maka sebenarnya kita berada dalam keadaan bila boleh membentuk dalam pemikiran kita jadi putus harapan. Bila kita jadi putus harapan, kita rasa kita sudah tidak dikasihi lagi. Dan kita sudah tidak berguna lagi. Sebab tu ramai yang ambil keputusan nak bunuh diri, terlibat dengan najis dada, maka mereka mula menjauhkan diri. Kemudian paling takut sekali mereka ada masalah penyakit psikiatrik, jadi depression, jadi masalah skizofrenia, jadi paranoid.
Semua perkara-perkara itu adalah kerana datang daripada kesalahan kita mentafsir semua perkara-perkara dalam kehidupan kita dengan cara yang salah. Ingat saya lagi, kegagalan kita mentafsir segala perkara yang terjadi dalam hidup kita dengan cara yang salah, maka akhirnya dia menyebabkan emosi kita jadi letih, emosi kita jadi sedih, emosi kita jadi tak stabil, dan tingkah laku kita pun jadi tak baik, tingkah laku kita jadi buruk, tidak sama dengan orang lain, dan akhirnya kita jadi marah. Okay, next slide. Okay. Menurut Amit Sud, ni saya ambil artikel dia yang dia tulis satu handbook yang bertajuk Handbook for Happiness, a 4-step plan for resilient living, recognizing toxic past. Dia ada 10 benda. Saya rasa boleh jadi panduan. Saya sharekan perkara di dalam untuk perkongsian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kita tengok next slide. Yang pertama, kalau kita ada rasa kita unusual, ini saya tak boleh baca sendiri. Bila kita ada perkataan saya ni loser, saya ni orang yang dah hilang segala-galanya, saya tidak ada nilai lagi, unusual, oh ini bahaya. Kalau ada perkataan tadi, bermakna kita sudah meracuni pemikiran kita. Siapa yang meracuni? Kita, bukan orang lain, kita sendiri. Yang kedua apa dia? Next slide. Yang kedua ialah someone else will take care of me. Kita rasa bahawa semua orang boleh, ada orang lain akan membantu diri kita. Jadi bila ada perasaan macam tu, kita akan rasa ada saja orang akan support kita, orang sokong kita, dan kita tidak boleh berdiri dengan sendiri. Ini juga bahaya betul. Ya? Yang kedua, I'm always right. Ini bahaya. Dalam bahasa psikologi dipanggil narcissistic. Kita rasa kita saja betul. Bila kita rasa kita betul, kita tidak akan ada perubahan dari itu. Kita dipanggil Mr. Always Right. Betul. Okey, yang keempat. Apa yang keempat? I will do it tomorrow. Ini juga dipanggil procrastination. So, suka bertangguh-tangguh. Sikap suka bertangguh-tangguh. Tak, saya buat besok. Ini juga negatif. Jadi boleh menyebabkan diri kita juga masalah. Tak apa, saya buat besok. It's okay. I will do it tomorrow. Bila I will do it tomorrow, tak ada perkataan hari ini, bermakna kita sudah meletakkan diri kita dalam keadaan yang sukar. Okey, yang kelima. I will be happy when I letak syarat. Saya ini akan gembira bila saya dapat kerja bagus, saya dapat duit banyak, lepas tu bila saya dapat beasiswa, macam-macam. Sebenarnya happiness is, dia kata happiness is a lifespan working on our life purpose and the ability to enjoy the present moment. Sebenarnya ialah bagaimana kita ini hidup gembira apabila kita berjaya memenuhi apa hasrat kehidupan kita, dan pada masa yang sama ialah kita menikmati keadaan masa sekarang. Itu je. Kalau tak, kegembiraan ini hanya layak untuk orang kaya je. Kegembiraan ini hanya layak untuk orang sihat saja. Kegembiraan ini hanya layak untuk orang-orang yang cantik saja. Tak. Kegembiraan ini adalah untuk semua. Untuk kita, untuk saya, untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau tak, kita dapati bahawa takkan ada orang-orang yang miskin yang gembira. Walhal, ramai orang miskin yang bergembira. Kalau tak, takkan ada orang-orang yang buruk wajahnya. Orang yang tidak cantik, mereka tidak gembira. Tak, mereka semua gembira. Mereka ada yang gembira. Malah orang yang masalah dari segi orang kurang upaya pun, mereka boleh bergembira walaupun mereka tidak sempurna sifat mereka. Jadi bermakna kita kena sedar, kadang-kadang orang tak berasa itu mesti pun dia lebih gembira daripada kita. Kerana apa? Kerana mereka bergembira tanpa syarat. Mereka tidak meletakkan syarat untuk bergembira. Untuk happy, tidak ada syarat. Enjoy the present moment
kita dah ada tujuan hidup kita dah berjaya dengan tujuan hidup kita, dan kita bergembira. Kadang-kadang kita ni, kita rasa orang yang miskin, kita rasa dia tak bergembira. Itu salah. Sebab kita menilaikan kegembiraan itu dengan harta kekayaan. Kita rasa orang yang buruk rupa parasnya tidak gembira, kerana kita telah menilai kegembiraan itu berdasarkan pada rupa parasnya. Jadi bermakna salah. Semua itu salah, pandangan itu salah. Kerana semua kita, dalam kalangan kita layak untuk berasa bergembira. Rasa gembira. Lepas itu kita kena gembira. Tuan kena gembira. Semua kena gembira. Saya pun kena bergembira. Walaupun 1 jam lebih duduk bersila, duduk di atas kerusi ini bercakap tanpa henti. Kena gembira. Kena gembira. InsyaAllah. Tapi seterusnya yang kena. Next slide, please. Salahkan orang lain. Ini semua salah awak. Ini tak boleh ya. Ini penyakit orang salah. Yang ketujuh. Saya tak boleh buat salah. Saya tak boleh buat salah. Ini juga salah. Saya katakan tadi bahawa kita boleh melakukan kesalahan. Jangan rasa kecewa dengan kesalahan. Bangkit semula, bangun. Tak apa. Saya pun banyak buat kesalahan. Tapi tak apa. Kita bangkit semula. InsyaAllah Allah Ta'ala akan membantu kita kalau kita betul-betul niat ikhlas untuk nak berubah. Dan ada ramai kawan-kawan akan membantu kita. Ramai orang akan membantu. Yang ke-8. Yang ke-8. Kita selalu mengatakan hidup kita tidak adil. Ini tidak adil. Wow. Selalu. Ini tidak adil. Tidak adil. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan sekalian, kita rasa ia tidak adil. Tapi sebenarnya, keadilan yang Allah Ta'ala bagi ini bukan sama, tetapi keadilan yang Allah Ta'ala bagi ini adalah berdasarkan kepada hak mereka. Hak mereka. Allah Ta'ala dia berikan hak kepada mereka yang berhak. Itu yang adil. Tapi sudah tentulah dalam kehidupan dunia ni kita rasa tidak adil kerana kita rasa kita tak dapat hak tersebut. Sebenarnya apa yang kita tak dapat itu Allah Ta'ala bagi pada orang lain, tetapi Allah Ta'ala berikan hak kita yang sepatutnya kita dapat. Tetapi pada masa yang sama, tak dapat juga pada orang lain. Itu kena fikir kita. Jangan mudah mengatakan hidup ini tak adil. Yang ke-9. I don't want to put in the effort. Saya tak mau letakkan diri saya dalam tanggungjawab itu. Ini bukan tugas saya. Kalau dalam organisasi banyak cukup. Tak padi kejadian. Saya bukan terlibat dalam hal itu. Saya jaga ini je. Saya bahagian IT saja. Saya bahagian ini saja. Saya bahagian mencuci bangunan saya. Saya tak nak buat kerja lain. Ini salah pemikiran. Sepatutnya kita bersama-sama berusaha membantu organisasi kita. Begitu Jadi kalau kita I don't want to put in the effort, tak boleh. Walaupun tugas untuk membasmi COVID-19 ini tugas kerajaan. Bukan tugas kita. Tak, salah. Sebenarnya tugas kita semua. Kalau ada pemikiran begitu, maka kita menghadapi masalah yang besar. Kita menghadapi masalah yang besar. Itu apa dia? Kita belief sistem kita ni masih lagi belum kukuh. Yang ke-10. Apa yang ke-10? I will try. Ya, saya cuba. Sepatutnya jangan main try. Sepatutnya kita kata, I will do. InsyaAllah. Saya berjanji saya akan lakukan. InsyaAllah. Saya akan cuba buat. Saya akan buat terbaik. Bukan cuba saya akan buat terbaik. Jadi maknanya kalau kita kata saya cuba tak, saya akan buat terbaik. InsyaAllah. Saya akan buat terbaik. Jadi maknanya kalau kita buat terbaik tu, orang pun confident pada kita tau. Orang akan confident pada kita. Okay. Next slide. Ini saya dah baca buku. Saya saja nak share buku ni. Sebab saya baca buku ni, saya nak share kan. Ini satu buku yang ditulis oleh Daniel Goleman. Buku dia bertajuk Focus. Dia kata apa? Katanya Goleman. Dia kata kalau kita difokuskan, kita concentrate tentang kehidupan kita. Jangan fikir pada orang lain. Jangan fikir apa orang nak kata pada kita. Jangan fikir kita dilemah. Kita kena fikir kita berupaya. Apa kelebihannya bila kita fokus kepada diri kita, tentang belief tu, tentang percaya diri ni. Dia ada tulis kata apa? Dia kata bila kita percaya pada diri kita yang tinggi, kita tidur pun rasa nyenyak,
lepas tu kita ada kekuatan yang kuat, kita pun jadi mood swings, kita pun jadi berkurangan, mood kita bagus, tak baik ni jadi kurang, kita boleh banyak meningkatkan hubungan yang baik dengan rakan-rakan sekerja yang lain, lepas tu kita banyak memberi peluang, kita banyak peluang-peluang kehidupan yang lebih besar sebenarnya. Okay, next slide. Saya suka share kata-kata Steve Jobs. Steve Jobs pernah berkata, dia kata apa? That's been one of my mantras. Focus and simplicity. Dia kata kalau dia kata simple can be harder than complex. You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it's worth it in the end because once you get there, you can move mountains. Katanya Steve Jobs. Dia kata kalau kita fokus dan kita bersederhana dalam hidup, kita akan boleh mengubah sebuah gunung yang besar. Apa maksud sebuah gunung? Sebenarnya itu metafora aja. Maksudnya sebuah gunung adalah segala pelbagai halangan yang dalam hidup kita boleh ubah dengan cara kita fokus dan kita hidup dengan cara sederhana. Simple life. Jangan kita hidup simple life. Simple life. Tak perlu kita menunjuk-nunjuk pada orang lain. Tak perlu kita bila kita rasa kita hebat, kita tunjuk kita ni hebat. Tak perlu. Kita kena simple life. Simple je, sederhana. Sebab tu dalam Islam kata bersederhana itu lebih selamat. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Berada di tengah. Dan bila kita fokus, mana kita fokus pada kerja kita tak fokus pada kata-kata orang lain pada kita, dan kita tidak fokus kepada suara-suara hati yang negatif dalam kepala kita. Seperti mana saya katakan tadi, kita tidak memberi fokus kepada negatif thought, pemikiran negatif. Okay, next slide. Alah. Secara kebetulan atau tidak? Kita tengok secara kebetulan atau tidak, kalau kita dapati bahawa apa yang saya nak masukkan sini adalah, kalau kita jadikan ABCDE itu dengan huruf angka Z sampai 26, A itu 1. Kalau kita terjemah ataupun kita jumlahkan jumlah bilangan knowledge, perkataan knowledge, dia akan keluar 96%. Dan kalau kita terjemah perkataan hardware, dengan ada ilmu 90%. Tapi kalau kita terjemah perkataan hardware, dia akan jadi 90%, 98%. Tapi semua itu adalah kurang daripada 100%. Tetapi, apa dia tetapi? Tetapi, kalau kita ubah sikap kita, cuba kita gandakan. Bila kita sikap, attitude dalam bahasa Inggeris, kita akan jadi 100%. Jadi maknanya, saudara-saudara sekalian, mulai daripada hari ini kita kena ubah sikap. Apa maksud ubah sikap? Dengan cara mengubah cara kita berfikir. Dengan cara kita memberi fokus. Dengan cara kita hidup secara simple. Dengan cara simple, sederhana. Saya nak kongsi satu rungian, beberapa rungian sebelum saya nak tamatkan sesi kita pada hari ini. Ini cerita Allahyarham P. Ramlee. Mungkin dekat Indonesia pun pernah tengok cerita ni, di Aceh. Sumpah orang ini. Sewaktu P. Ramlee, maksudnya si bongkok dalam cerita tersebut, dia kecewa dengan hidup dia. Karena selalu dia dibuli dan dikhianati oleh orang lain. Dia nak pindah, keluar daripada kampung. Maka katalah kepada seorang tua yang bersama dengan dia. Dia kata apa? Kepada arwah P. Ramlee dalam cerita itu, si bongkok. Dia kata pada si bongkok, dia kata, mengapa gila sebelum ditakdirkan? Walaupun pergi ke langit hijau, penghina tetap menghina. Serahkanlah pada yang berkuasa. Apa maksud sini? Fokus. Kita fokus. Jangan kita fokus pada apa orang nak kepada kita. Jangan fokus pada orang nak hina kita. Tak apa. Kita fokus kepada kejayaan kita, apa yang kita nak. Kita mesti ada perkara yang kita nak capai dalam hidup kita. Kita ada perjalanan sendiri. Kita ada pengembaraan hidup sendiri. Tak perlu kita fikirkan orang lain. Bila kita berjaya fokus dan hidup dengan sederhana, insya-Allah kita akan dapati bahawa kita mempunyai nilai kepercayaan diri yang tinggi dalam diri kita. Yang kedua, bahasa Inggeris ada menyebut, a ship is safe in harbor, but that's not what ships are built for. Sebuah kapal itu selamat di sebuah pelabuhan, tapi bukan tujuan kapal itu di dunia. Kapal yang harga 1 bilion,
beribu jutaan ringgit, hanya letak di pelabuhan. Memang selamat, tapi bukan tujuan kapal itu dibina. Kapal itu dibina untuk berlayar di bahtera yang lebih luas, di lautan yang luas. Samalah dengan kita. Allah Ta'ala mencipta diri kita untuk mengembara. Allah Ta'ala mencipta diri kita untuk mengembara dalam perjalanan hidup yang berliku-liku, yang luas. Janganlah kita jadikan diri kita untuk selamat tanpa berbuat apa-apa. Sebenarnya kalau kita rasa selamat tanpa berbuat apa-apa, sebenarnya kita jauh ketinggalan daripada hasrat sebenar yang Allah nak jadikan kita sebagai hamba atau khalifah di muka bumi. Dan ada kata pujangga begitu, kalau minda kita ni kecil, kita suka berbicara tentang manusia. Kalau minda kita ni sederhana, kita berbicara tentang peristiwa. Dan kalau kita minda ni besar, kita berbicara tentang idea. Okay, next lah. Dan saya itu saja perbincangan saya pada ini. Sekarang pukul jam 12.48, hampir 1 jam 40 minit saya bercakap, saya telah mentangkan. Semoga kalau ada Q&A saya boleh layan, insyaAllah. Ya, terima kasih untuk Prof. Huzili Husin yang pastinya juga sangat menarik sekali, sudah dengan panjang dan lebar, pastinya juga dengan tema yang sangat menarik sekali, and everyone need it, tentang strategi meningkatkan kepercayaan diri untuk kesejahteraan hidup, how to make ourselves improving ourselves in daily activity, dan dalam berbagai bidang apapun itu. Dan pastinya juga ini sangat berguna sekali, apalagi juga buat kita yang ini notabene-nya untuk para peserta juga para partisipan itu dari dunia akademik ya, dari para dosen dan juga dari para mahasiswa yang pastinya juga dari Indonesia, terutama di Aceh, dan juga dari Malaysia. Nah, dan mungkin untuk sekarang ini kita juga membuka question and answer atau juga Q&A. Nah, terutama juga kita please welcome untuk semua partisipan yang ingin bertanya dan tentunya juga ingin mengajukan pertanyaan untuk pemateri kita itu Prof. Huzili. Itu juga bisa langsung mungkin para operatornya di studio UB On TV bisa melihat. Nah, Prof, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para partisipan dan tentunya juga mungkin dari pemirsa di rumah ya, dan itu juga mungkin bisa mengirimkan WhatsApp-nya ke UB On TV. Nah, jadi ini ada sebuah pertanyaan dan juga mewakili dari para partisipan yang juga di Universitas Muhammadiyah Indonesia dan juga mungkin sebuah pemirsa juga nih. Nah, ini sejauh mana sih pentingnya dukungan atau juga support dari orang-orang terdekat kita, terutama keluarga ya, itu terhadap peningkatan kepercayaan diri kita atau juga self confidence gitu. Okey. Sebenarnya 1.5 jam saya bercakap pasal inilah. Ya. Saya sudah bercakap semua mindset ini sudah 1.5 jam. Jadi sampai saya buat rumusan lah. Maknanya ialah perkara penting sekali ialah kita mesti jauhkan diri kita daripada pemikiran negatif dengan kita belajar untuk mentafsir dengan secara betul setiap peristiwa yang berlaku pada diri kita. Jadi kalau kita mentafsir secara salah, sebab tu saya katakan tadi, kegagalan kita mentafsir secara salah setiap peristiwa yang berlaku pada diri kita, maka kita akan jadi orang yang kecewa, kita akan jadi orang yang tidak kuat. Sebab tu katanya Ravina Dewi, macam mana nak bina mindset. Mindset kita adalah dengan cara memastikan bahawa kita jangan mentafsir secara salah. Belajar dulu bagaimana untuk mentafsir secara peristiwa itu. Kalau kita rasa kita hadapi ujian, kita boleh berkata semua orang hadapi ujian, semua orang akan menghadapi ujian. Kalau misalnya kata contoh, jodoh kita tak sampai dengan dia, orang kata kita ni lah, kita boleh berkata kerana Allah mahu kurniakan aku, Allah mahu kurniakan aku jodoh yang lebih baik. Jadi bila maksud jodoh yang lebih baik bermakna walaupun malam mau akad nikah tu gagal perkahwinan tersebut, diganggu. Kerana apa? Allah Ta'ala tidak mengizinkan kita berkahwin dengan dia. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pemahaman tentang hidup ini, tentang bagaimana Allah nak lakukan, berikan yang terbaik pada kita, kita kena betul-betul faham. Dan segala semua apa yang berlaku pada diri kita ini adalah dalam kawalan kita. Iaitu bagaimana kita nak kawal diri kita dengan cara
dengan memperbetulkan pemikiran kita. Kalau kita tak betulkan pemikiran kita, saya katakan tadi, kita tak percaya pada diri sendiri. Baik, kalau saya katakan tadi, macam mana kalau kita hidup, kita tak percaya pada diri kita sendiri? Kita tak percaya kita boleh kuat. Kita kena percaya kita kuat. Jadi persoalannya bagaimana kita nak percaya kita kuat, saya katakan tadi, langkah pertama yang kita harus lakukan ialah dengan cara kita belajar untuk mentafsirkan secara betul semua peristiwa yang berlaku pada diri kita. Saya dah jelaskan tadi, banyak perkara tadi. Saya percaya banyak hujah-hujah yang telah saya kemukakan bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri kita nanti. Mungkin ada rakaman nanti, tuan-tuan dan puan-puan boleh sedikit. Saya rasa ada link yang boleh kita nak tengok balik rakaman ini. Oke. Ya. Nah, ini juga Prof, ini ada pertanyaan dari salah satu partisipan kita tuh Revina Dewi. Nah, jadi mungkin untuk para operator kita juga bisa menghubungkan memberi akses untuk Revina Dewi untuk bisa mengajukan pertanyaan, dan tadi juga sudah ada pertanyaan dari salah satu partisipan kita yang juga ikut berpartisipasi itu untuk webinar internasional kita, strategi meningkatkan kepercayaan diri untuk kesejahteraan hidup. Oke, silakan untuk saya sudah jelaskan tadi, Revina tadi, jawapannya. Saya sudah jelaskan tadi. Mungkin ada delay tadi. Ya, saya sudah jelaskan. Oke, untuk Revina Dewi, mungkin dari operator bisa memberikan akses untuk untuk ditampilkan pertanyaannya, atau juga mungkin bisa langsung Revina Dewi, benar. Udah dijawab. Revina Dewi. Mungkin udah dijawab. Belum. Revina Dewi sudah bagi respon. Oke, sudah direspon ya. Oke, sudah direspon Prof ya. Nah, jadi kita kasih kesempatan buat yang lain atau juga para partisipan, mungkin ada any question, please bisa langsung memberikan tanda untuk para operator kita juga supaya bisa memberikan akses dan seputar dengan pembahasan panjang lebar dari Prof Huzili ya. Jadi banyak sekali itu mungkin yang bisa saya rangkum, itu juga bagaimana memanage emosi, akibat-akibat kalau kita juga dikuasai oleh emosi, terus juga how important is kekuatan mental, dan juga strategi meningkatkan kepercayaan diri, dan juga kita juga sudah mendengar banyak tadi ya penjelasan tentang cognitive behavior therapy atau juga CBT, dan juga daily thoughts records atau juga DTR, dan juga toxic thoughts ini juga sendiri itu yang mungkin it's very dangerous to us. Oke. Dan mungkin ada lagi buat pertanyaan yang buat para partisipan, dan mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan. Oke, ini saya juga mendapatkan sebuah pertanyaan dari siapa nih, Pak? Oke. Nah, salam Prof, ini juga ada salah satu partisipan kita yang menanyakan pertanyaannya. Salam Prof, bagaimana untuk menangani lizard's mind yang terhasil daripada faktor pergaulan atau juga circle yang berpikiran negatif? Oke. Muhammad Safizal Abdullah, saya pun nampak ada soalan ni dekat information dalam Google Meet ni. Sebenarnya begini, yang pertama, lizard mind ni tidak ada istilah dalam psikologi. Lizard mind ni tidak ada istilah dalam psikolog, itu tidak. Itu mungkin bahasa-bahasa biasa kita sebut. Tapi sebenarnya seperti mana saya katakan tadi, bahawa semua pergaulan kita, walaupun kita bergaul dengan siapa saja, kalau kita tidak membenarkan diri kita untuk dipengaruhi, dia tidak akan mempengaruhi kita. Saya selalu menasihatkan pada siapa saja, kalau kita nak berkawan dengan siapa saja, boleh berkawan, tapi kita mesti ada value kita. Kita ada value kita. Dia ada value dia. Kalau bercanggah dengan value kita, maka kita tak perlu terima. Sebab tu saya kata, belief system ini membina value, membina kepercayaan diri. Kalau kita tak percaya pada value kita, kita tak percaya pada nilai kita. Apa nilai kita? Saya seorang nilai yang amanah, contoh. Saya ada integriti, contoh. Itu nilai kita. Saya tidak suka kepada kawan-kawan yang bercakap, yang suka bercakap hal orang lain. Itu value kita. Jadi kalau kita tak percaya pada value kita, dan kita menerima value orang lain, nilai orang lain, agak malang. Sebab kita masih lagi kekurangan kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Sebab tu saya katakan tadi, orang yang percaya pada diri sendiri dia mesti ada membina value dia. Pegang betul-betul nilai dia dalam diri awak, dalam diri kita,
Dan daripada value tersebut kita akan membina karakter kita, karakter kita, watak kita. Sebab itu watak orang yang suka menerima rasuah ini, dia lain. Dia tidak ada value tentang dia kurangnya nilai yang baik. Saya terus terang cakaplah. Orang yang terlibat dengan perkara-perkara yang tak baik ini, nilai dia yang ada dalam diri dia adalah nilai yang rapuh. Nilai yang banyak benda-benda yang tidak baik dalam diri dia. Maka dia boleh terpengaruh dengan orang lain. Jadi kalau saudara Syafizal ada nilai-nilai yang baik, kenapa kita nak dipengaruhi oleh kawan-kawan yang lain? Kenapa? Kita berada dalam circle mana-mana pun sama je. Sebab tu orang tua-tua dulu pernah berkata, jadilah seperti ikan di laut. Walaupun berada berkurun-kurun lama di laut, tapi dia tetap tidak masin. Ini satu nasihat yang bermakna daripada orang tua-tua dulu. Jadilah seperti ikan di laut, walaupun berkurun-kurun lamanya berada di laut, tapi tetap tidak masin. Adakah kita angkat ikan, bila kita makan jadi masin? Ada? Tidak kan? Kerana apa? Kerana ikan itu ada value dia. Kita pun ada value kita. Takkanlah kita bagus, kita baik di Malaysia ini, bila kita pergi belajar di luar negara, hilang sudah nilai kita. Tidak boleh macam tu. Kita ada nilai amanah dekat Malaysia dengan Indonesia di Aceh, tapi bila belajar dapat beasiswa, scholarship, kita belajar di Amerika Syarikat, kita belajar di London, kita belajar dekat Itali, kita sudah hilang value tersebut. Itu salah. Bermakna kalau kita hilang value tersebut, kita sudah tidak ada nilai kepercayaan pada diri sendiri. Belief system kita sangat lemah. Terima kasih. Itu penjelasan saya. Oke, terima kasih Profesor untuk jawabannya, dan mungkin tadi dari operator masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Nah, Prof, mungkin ini juga ada mewakili dari salah satu partisipan yang tentu juga yang di WhatsApp-kan ke kita gitu. Nah, mungkin untuk kasusnya. Nah, jadi kita kan mungkin pernah ada pepatah, we don't need approval from anyone, dan tentunya juga selama itu juga as long as they are positif untuk kita dan juga untuk orang lain. Nah, terkadang mungkin apa yang kita lakukan orang lain menganggapnya salah gitu, Prof. Padahal tujuan kita baik gitu. Nah, dan itu juga apalagi mungkin terjadi dalam dunia kerja. Nah, jadi apa sih gitu yang harus dilakukan oleh kita sendiri gitu, supaya juga kita bisa memunculkan kalau itu merupakan bukan sesuatu yang jelek, tapi instead of itu kebaikan gitu untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Respon saya cukup mudah. Kita harus sentiasa menegakkan kebenaran. Ya, benar. Okay. Kita harus menegakkan kebenaran. Kalau dia tidak mau berkawan dengan kita, bersahabat dengan kita kerana kita memberitahu kebenaran, dia bukan sahabat kita. Sebab kebenaran ini walaupun pahit, kita mesti beritahu apa yang benar. Sebab itu orang yang ada belief system, kepercayaan diri sendiri yang tinggi, dia akan mempraktiskan nilai-nilai kebenaran itu kerana dia percaya pada diri dia, dalam diri dia ada value kebenaran, ada value keteguhan. Jadi kalau yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kenapa kita kerana nak jaga hati dia, yang salah kita biarkan, itu salah. Itu selemah-lemah iman. Walaupun kita benci dalam hati, tapi kita diam. Kita kena tegur. Kita tegur. Jadi walau kata, tegur ini sukar kita nak tegur dia sebab takut dia kecil hati. Sakit hati tak. Itu yang penting cara kita tegur lah. Jangan kita marah-marah depan orang ramai. Jangan kita malukan di depan orang ramai. Tapi tegurlah secara bijaksana dan berhemat. Okey, saya rasa jam 1 dah kita sekarang. Iya, jam 12 di Indonesia. Oke, Prof, mungkin the last question ini ada satu lagi mungkin pertanyaan terakhir di sesi Q&A. Okay. Nah, ini ada dari Octavia Nurimani binti Otman. Nah, jadi Assalamualaikum Prof. Ini ada orang susah untuk bermula berpikir positif sebab sudah jadi habit ya, selalu berpikir negatif gitu dalam hidupnya. Nah, apakah permulaan yang bagus untuk bermula berpikir positif bukan saja untuk diri sendiri tapi untuk ajak orang lain juga sama-sama? Ya. Okey, bagus soalan ini. Soalan yang bagus. Yes. Soalan yang cukup baik. Bagi saya mudah aja. Setiap perjalanan mesti dimulakan dengan satu langkah.
Mesti mulakan dengan satu langkah. Kalau kita tak mulakan langkah perubahan, kita tak akan berubah. Jadi apa maksud langkah perubahan? Yang pertama sekali, doa. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadikan kita untuk berubah. Doa dulu. Bila kita berdoa semoga Tuhan menjadikan kita insan yang ingin berubah, insya-Allah hidayah itu akan datang daripada Allah Taala. Kemudian bila kita berdoa, kita mesti belajar. Kita mesti belajar untuk mendampingi orang-orang yang positif. Jangan mendampingi orang-orang yang negatif. Kita mesti belajar untuk mendampingi orang-orang yang positif. Dan bila kita mendampingi orang-orang positif, kita akan dapat aura yang positif. Kalau kita kekal mendampingi orang-orang yang negatif, kita akan mendapat aura yang negatif. Sampai bila kita akan tergelap. Jadi maknanya, bila kita belajar dengan orang-orang yang ada aura positif, kita rapat dengan mereka, maka akhirnya kita mula belajar bagaimana untuk mentafsirkan perkara-perkara dalam kehidupan kita ini dengan cara yang positif, dengan cara yang baik. Sebab itulah negative thinking ni ada pada siapa saja. Saya pun ada. Tetapi saya belajar dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengurangkan pemikiran tersebut, untuk kurangkan. Makin hari kita kena kurangkan. Kalau kita tidak kurangkan, kita akan menghadapi masalah. Alright. Saya cukuplah penjelasan saya untuk ni. Ya, Tuan Moderator. Okay. Prof, is it possible we have one more question? Ini ada yang baru masuk. Satu pertanyaan lagi atau gimana? Okay, last. Indonesia sudah mau masuk Zuhur ni. Iya, oke. Nah, jadi mungkin buat para penanya mungkin kita juga sudah cukupkan untuk sesi pertanyaannya karena juga sudah sangat jelas dan panjang lebar ya untuk para partisipan mendapatkan materi dan juga penjelasan yang luar biasa dari Profesor Madya Dr. Huzili Husin tentang strategi meningkatkan kepercayaan diri untuk kesejahteraan hidup. Nah, Prof, jadi mungkin kita juga sudahi, tapi sebelumnya kita juga ada closing speech dari Rektor Universitas Ubudi Indonesia, Profesor Enjang Dr. Marniati MKes yang kayaknya juga sudah bergabung juga untuk Google Meet di webinar kita kali ini. Dan nanti juga kita juga meminta sedikit statement closing juga dari Prof sebelum kita juga mengakhiri. Oke, kepada Profesor Marniati, kepada Ibu kami persilakan. Silakan Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, apa kabar Prof? Mudah-mudahan sehat ya Prof Huzili. Alhamdulillah baik. Baik, yang saya hormati Prof Huzili juga sebagai pemateri pada hari ini, yang juga berbahagia teman-teman yang ada sebagai peserta baik dari Malaysia, dari Indonesia maupun dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Aceh. Dan juga para dosen, juga para mahasiswa dan ibu-ibu dari organisasi wanita di Provinsi Aceh juga bergabung bersama kita pada hari ini, dan juga beberapa dari organisasi usahawan dari Indonesia. Selamat bergabung di webinar kali ini. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan amat besar terima kasih kepada Prof Huzili sebagai pemateri yang sudah berkenan bersedia membagi banyak ilmu kepada kita semua, yang dalam hal ini tentu amat bermanfaat bukan hanya untuk kalangan muda, usia tua, remaja, bahkan untuk semua orang tanpa batas usia. Sebab hal-hal yang bagaimana kita dapat memanajemen pemikiran kita, emosi kita untuk dapat meningkatkan kembali kepercayaan diri dalam keadaan terpuruk sekalipun. Ini luar biasa Prof, ini materi yang sangat hebat. Saya yakin semua peserta, dan saya cukup percaya semua peserta yang ikut juga merasakan sesuatu yang amat berguna dalam pertemuan webinar kali ini. Dan tentu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi sejak jam 11 tadi hingga sekarang. Dan juga kepada teman-teman yang di UBM TV, juga saya perlu sampaikan di sini Prof, bahwa acara hari ini juga disaksikan oleh ribuan orang melalui televisi Ubudiyah TV. Bukan hanya saja melalui Google Meet, tetapi melalui media TV yang dapat disaksikan oleh
ribuan orang dari Aceh. Ini luar biasa dan saya berharap benar-benar dapat memberi pengaruh yang positif dengan acara yang seperti ini. Dan juga saya berharap kerjasama yang seperti ini dapat kita lanjutkan untuk di masa-masa yang akan datang bersama dengan Profesor Hujili. Dan juga mungkin saya perlu sampaikan, Prof. Hujili ini orang yang sudah sangat saya kenal, mungkin kurang lebih 10 tahun ya Prof. Mungkin peserta juga ingin mengetahui, kita sudah mengenal sejak tahun 2007 dan UI juga sudah bekerja sama dengan UNIMED kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan insya Allah kita juga tahu Prof. Hujili ini adalah seorang penulis buku yang amat luar biasa, juga penulis berita filsafat yang cukup luar biasa di Malaysia. Dan ini adalah kesempatan yang hebat bagi kami semua dapat bertemu dan dapat mendengar seminar dari Profesor Hujili. Sekali lagi Prof, terima kasih yang amat besar dari kami atas nama Universitas Subudaya Indonesia. Saya selaku pimpinan juga amat berbangga hari ini dapat bertatap muka dan dapat mendengar seminar langsung dari Prof. Hujili. Sekali lagi Prof, terima kasih banyak dan sampaikan salam saya kepada teman-teman di Universitas Malaysia Perlis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Prof. Marniati, Ibu Rektor Universitas Subudaya Indonesia, yang juga telah memberikan closing speech-nya, dan juga kita meminta kesediaan dari Prof. Huzili juga. Prof, sebelum kita pamit mungkin ada closing statement untuk para partisipan dan juga buat semua pemirsa UB on TV yang juga menyaksikan siaran langsung kita untuk hari ini. Silakan Prof sebelum kita tutup. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rektor Marniati kerana sudi menjemput saya untuk menjadi tetamu pada webinar hari ini. Prinsip saya cukup jelas. Segala ilmu patut disebarkan. Sebab itu program sebegini perlu kita rakam, link ataupun pautan kepada program ini kita perlu sebar kepada seluruh dan ramai orang supaya dapat kita belajar ilmu-ilmu sebegini. Untuk pengetahuan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bapa, saya mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan bahan-bahan ini untuk bersedia untuk bercakap ini, bukan yang menulis pembacaan dan rujukan. Jadi ilmu ini sebenarnya perlu dikongsi. Saya percaya bahawa ilmu ini perlu dikongsi. Jadi kita sebarlah sebanyak mungkin. Dan saya percaya bahawa untuk mendidik diri kita supaya kita percaya pada diri sendiri ini bukan satu perkara yang mudah. Kita selalu belajar untuk mendidik diri kita sepanjang masa. Dan sampai hari ini pun saya masih lagi mendidik diri saya untuk menjadi seorang yang benar-benar memberi manfaat pada orang lain. Bukan untuk kita saja, tetapi boleh memberi manfaat pada orang lain. Perjalanan kita ini kita tidak tahu, kita berhenti bila perjalanan kita. Selagi Allah Ta'ala mengizinkan kita bernafas, selagi Allah Ta'ala mengizinkan limpahan rezeki pada diri kita dan kekuatan pada urat saraf kita, selagi itu kita mesti bekerja untuk sebarkan segala yang baik pada manusia sejagat dan supaya ilmu itu dimanfaatkan, karena saya percaya bahawa ilmu inilah yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Iya, alhamdulillah. Terima kasih kembali Prof. Iya, terima kasih untuk Prof. Madi Dr. Huzili Husin dan juga buat Prof. Marniati MKes yang tentunya juga sudah hadir juga untuk closing statement-nya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua partisipan yang pastinya juga sudah bergabung di webinar internasional kita, strategi meningkatkan kepercayaan diri untuk kesejahteraan hidup. Dan juga terima kasih banyak buat seluruh pemirsa UB on TV yang juga bisa menyaksikan di channel 57 AF, baik itu melalui stasiun televisi di rumah masing-masing dan juga melalui live streaming. Nah, langsung dari studio UB on TV, saya Armian Nasri dan juga saya mewakili Prof. Huzili dan juga Prof. Marniati. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala partisipasinya dan insya Allah kita juga jumpa lagi di webinar-webinar menarik lainnya yang pasti juga bakal mengangkat tema-tema yang sangat luar biasa, yang pasti juga bakal memberikan benefit yang luar biasa untuk kualitas hidup kita semakin baik lagi ke depannya. Oke, saya menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Iya, sampai jumpa lagi, Prof. Ya.